Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Nani Rahayu binti Tabri, Guru Bimbingan dan Kaunseling Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Tuan Guru Besar Cikgu Suzaidi bin Ma'noh yang akan menerangkan sedikit tentang SOP pembukaan sekolah yang akan dilaksanakan tidak lama lagi. Cikgu, arahan KPM, sekolah akan dibuka pada masa yang terdekat lah. Apa yang cikgu boleh kata tentang tarikh yang sebenarnya pembukaan sekolah ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Nani Rahayu selaku Guru Kaunselor Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis. Alhamdulillah, masa yang dinanti-nantikan telah tiba, mengikut arahan Kementerian Pendidikan Malaysia bahawa sekolah akan dibuka pada 2 tarikh yang berbeza, yang mana melibatkan sekolah rendah ya. Untuk 1 bulan Mac akan melibatkan anak-anak tahun prasekolah, tahun 1, tahun 2 dan juga semua kelas PPKI daripada tahun 1 hingga tahun 6. Manakala pada 8 bulan Mac akan melibatkan anak-anak arus perdana daripada tahun 3, 4, 5 dan 6. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan bersemuka maka anak-anak kita lebih selesa dalam menuntut ilmu dan juga untuk guru-guru lebih bersemangat dalam menyampaikan pembelajaran, insya-Allah. 2 tarikh yang berbeza je? Ya, 2 tarikh yang berbeza. Okey, cikgu boleh terangkan sedikit tentang tata cara untuk murid datang dan pulang daripada sekolah? Okey, berkaitan dengan SOP ataupun tata cara bagaimana anak-anak hadir ke sekolah, yang pertamanya ialah pihak sekolah telah menyediakan jadual yang khusus untuk kehadiran anak-anak ke sekolah dan juga jadual yang khusus untuk masa pulang. Maka di sini pihak sekolah mengambil kesempatan bahawa ikutlah untuk ibu bapa, ikutlah masa yang telah ditetapkan agar tidak berlaku masalah semasa menghantar ataupun mengambil anak. Sebab kawasan sekolah kita terhad. Sekolah kita berada di tepi jalan utama ataupun di dalam pekan. Maka pihak sekolah membenarkan ibu bapa masuk ke dalam kawasan sekolah untuk menghantar dan mengambil anak hanya di kawasan yang tertentu sahaja. Maka anak-anak ini akan diambil bacaan suhunya di Dewan Cikgu Bahatin. Ibu bapa masuk, turunkan anak-anak di Dewan Cikgu Bahatin. Ibu bapa boleh keluar teruslah. Jangan menunggu. Kemudian anak-anak akan diambil bacaan suhu di situ, kemudian barulah masuk ke kelas. Okey, bagi anak-anak PPKI pun sama, prasekolah pun sama. Untuk masa pulang pula, masa peredaran ataupun masa perbezaan waktu telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadi tidak timbul ibu bapa akan datang serentak dan sebagainya. Cuma nasihat kita agar pihak ibu bapa mematuhi masa untuk datang ambil. Jangan datang terlalu awal dan jangan datang terlalu lewat agar kesesakan tidak berlaku, sebab kita ada tempat yang terhad sahaja. Jadi SOP-nya begitu, dan yang paling penting ialah pemakaian pelitup muka. Itu penting, dan untuk kali ini semua warga sekolah, guru, AKP dan juga murid wajib memakai pelitup muka. Berbanding dengan yang dulu tidak diwajibkan, cuma digalakkan. Kali ini kementerian dah wajib. Bermakna itulah salah satu penekanan ataupun SOP yang dititik beratkan. Jadi nak tak nak, suka tak suka, itu adalah arahan yang perlu semua orang patuhi, insya-Allah. Bagaimanakah pula cikgu tentang cara murid-murid untuk makan masa-masa rehat? Okey, berkaitan dengan waktu rehat, anak-anak kita ni dia dah terbiasalah dengan SOP yang dulu, yang mana pada ketika rehat anak-anak tidak dibenarkan makan di kantin dan juga kantin tidak beroperasi untuk keseluruhannya. Cuma kantin beroperasi untuk menyediakan makanan secara bungkusan. Walau bagaimanapun pihak sekolah berharap agar ibu bapa dapat menyediakan makanan ataupun membekalkan makanan kepada anak-anak. Walau bagaimanapun jika tidak dapat membekalkan, bekalkan duit untuk mereka membeli makanan dengan pihak kantin. Kantin akan bungkus makanan dan makanan itu akan dihantar ke kelas-kelas yang telah ditetapkan. Makan di kelas masing-masing, yang mana waktu tersebut ada guru yang akan mengawasi anak-anak ini.
Dan nasihat saya agar pihak ibu bapa dapat menyediakan gelas, canca dan sebagainya untuk kemudahan anak-anak kita, insya-Allah. Mudah-mudahan dengan peraturan begitu dapat mendidik anak-anak kita dalam norma barulah. Cuma untuk anak-anak tahun 2 hingga tahun 6 mereka dah biasa. Yang jadi isunya sekarang ialah anak-anak tahun 1. Bermakna guru-guru perlu memberi perhatian yang lebih kepada anak-anak ini. Untuk anak-anak tahun 1 pun ibu bapa tak boleh tunggu Ya, tak boleh tunggu. Jadi kita tidak membenarkanlah dan bukan sekolah yang menetapkan arahan begitu. Ini arahan daripada pihak kementerian sendiri. Semua ibu bapa hanya hantar anak, tidak boleh menunggulah. Maksudnya percayalah pada pihak sekolah bahawa kita boleh menguruskannya, insya-Allah. Selain daripada yang cikgu terangkan tadilah SOP semasa tata cara balik, datang dan makan, ada lagi tak SOP lain yang perlu dipatuhi? Okey, untuk anak-anak sekolah dan juga untuk warga sekolah kebangsaan Kuala Perlis, semua SOP yang telah ditetapkan oleh kementerian, saya yakin dan percaya bahawa mereka telah didedahkan dan maklum benda ni dan maklumat telah sampai bahawa SOP lain antaranya adalah tata cara penggunaan bilik-bilik khas, tata cara penjarakan di antara satu murid dengan satu murid dan sebagainya, semua telah diberi penataran dan telah dipahami. Maka itu yang penting sekarang ialah bagaimana kita mendidik anak-anak supaya mengikuti SOP yang sedia ada dan juga SOP yang ditekankan. Itu yang jadi keutamaan kita. InsyaAllah saya yakin dan percaya bahawa guru-guru di Sekolah Kebangsaan Kuala Perlis mereka sentiasa bersemangat dalam mendidik anak-anak di sini. Jadi tidak timbul isu bahawa anak-anak tidak mematuhi SOP. InsyaAllah mudah-mudahan dengan adanya perkara begini dapat membendung ataupun dapat mendidik anak-anak kita ini ke arah norma baru. Daripada apa yang cikgu jelaskan tadi, saya juga berharap agar ibu bapa memberi sepenuh kepercayaan kepada kami pihak sekolah dan guru-guru untuk menjaga anak-anak tuan-tuan dan puan-puan. Kata-kata terakhir daripada cikgu? Okey, saya di sini saya mengambil kesempatan agar ataupun memberi pesanlah kepada ibu bapa agar percaya dan yakinlah, hantarlah anak-anak ke sekolah, jangan bimbang. Sekolah adalah tempat selamat untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah mudah-mudahan dengan bukanya sekolah, anak-anak lebih bersemangat, anak-anak lebih mendapat ilmu yang lebih manfaat ataupun lebih mudah untuk mereka menerima ilmu daripada guru-guru, insyaAllah. Saya rasa itu sahajalah temu ramah bersama Tuan Guru Besar pada kali ini. Sekiranya ada keperluan yang mendatang, kita akan adakan lagi lah temu ramah sebegini untuk memberi pemahaman kepada ibu bapa dalam mematuhi norma-norma baru ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.